zaman saya ada tu dengan Gemines, penangan Gemines, penangan Mora 3 tahun. Bila Abang Azmi tadi kata dia dah beralih ke sukan lain tu, sebenarnya saya pun terkejut bila saya mula-mula tahu rupanya Abang dah bergiat sebagai jurulatih kecergasan pula untuk tim bola. Betul? Ya, saya. Abang ceritakan macam mana Abang boleh transition daripada olahraga kepada bola sepak. Yalah, daripada start 2007, 2008, 2009 dan 2010, 2011, nanti end 2011, 2012 and the ends. Ini dekat saya tekad di hati saya lah, cakap saya nak berubah arah maksud dia orang cakap do something, orang cakap yang kepuasan, kadang-kadang kepuasan diri tu, kadang-kadang benda ni saya pun tak jangka. Dia cakap rezeki lah, cakap bila rezeki lah, tahun 2012 tu rezeki lah. Ada one coaches datang kat saya, bla 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 bla, dia cakap you boleh tak ni sebab yang coaches ni je. It's a legend lah. Coach Fandi Ahmad lah. He's a legend from Singapore. He's a legend. Introduced to me. Dia cakap, me, you want to ada berminat tak menjadi ni sebab ada kota kosong. Dia cakap macam tu. This story lah. Dia cakap, bang, dia cakap saya ni tak boleh, tapi saya tak adalah lebih arif sangat dalam bidang ni, tapi sebab this strength, speed, endurance, everything. Sebab sebagai atlet ni you must know about that. At least you have the knowledge about sports science. At least you know what to do. At least saya pun learn lah. Cakap sampai saya kena belajar ni, tapi boleh bantulah. Tapi okey, tak apa. Okey, saya pun ambil putusan yang cakap yang cakap restik jugalah, sebab putusan tu rasa buat benda tu macam meyakinkan saya. Dia sebab benda ni bola, sebab teamwork and everything. Sebab saya pun ni masuk ke tim yang besar. Tim yang cakap yang top dekat Malaysia sekarang kan, tim JDT. Tapi tu cakap, saya pun cakap okeylah, saya try to bincang dulu, back my brother, bincang family, buat everything. Sebab I believe tak pergi untuk change, sebab kita berada sport cakap. Before ni I from the athletic, I ni pembola, sebab I pun daripada akademik bola sepak Pahang dulu, pernah main bola sepak Pahang, ada 16, ada 17, sampai lari pun, sampai main bola juga, everything lah. Maknanya basic everything saya ada lah. Tapi cuma lama tinggal, tapi saya nak kena polish balik ke apa ke, time dah masuk dalam tim tu, benda tu akan di-learn lah. Bila nak still okay. Lepas tu I pun dah masuk 2012 tu, pergi office, discuss everything, tengok saya pun dapat dengan gaji good salary, rezeki Allah nak bagi masa tu. Okey, alhamdulillah lah, saya pun sign contract 2 years 2012 dah masuk 13, 2014. Okey, saya sign contract dengan JDT. Okey, so far alhamdulillah. Saya pun continue sampailah last 2018 dengan dalam tim lah. Ini kita panjangkan terus lah makna cerita tu. Maksudnya berapa tahun? 6 tahun? Saya 6 tahun, almost 6 years. Lama jugalah. Maknanya daripada DJ1 dia pergi JT2. Lepas tu saya konsisten dekat situ lah. Almost 6 years tu saya konsisten dengan banyak yang saya pelajari dengan coach-coach yang ada lah. Zaman saya ada tu dengan Gemines, penangan Mora 3 tahun. Maknanya dalam masa tahun dengan Coach Azmi Muhammad Puana. Lepas tu dengan Coach Denat Bojam yang on the group. The fuel team lah. Benda tu yang membuatkan saya belajar. Learn about almost 5-6 years tu, learn how to manage the players, how to everything lah. Maknanya dalam 5-6 tahun tu yang struggle dalam 2 tahun, masuk tahun ketiga, keempat tu baru saya tak struggle, sebab bila saya dapat benda ilmu dan belajar. Lepas tu saya ambil lesen, lepas tu saya ambil lesen C, lepas tu saya ambil lesen B, AFC, saya lulus. Dalam tu mesti ada benda tu semua. Untuk dalam tim mesti ada. Untuk lesen lah, untuk qualify lah. Lepas tu saya ambil tu supaya ada sport science sikit. Lepas tu gabungkan lah. Untuk tu apa experience yang ada tu kita share lah. Share untuk players, everything lah. Sampai 2018 early, saya berehat sekejap. Lepas tu saya dapat offer daripada few team mula, tapi saya tak macam not ready yet lah. Lepas tu saya dapat offer lagi satu. Offer yang ketiga lah. Offer pertama satu tim lah, 2 tim ni. Lepas offer ketiga saya dapat daripada Yam Lion. Lion City Home United dulu nama, yang sekarang top Singapore team. Dapat offer daripada Singapore. Saya pun terkejut, surprise, sebab saya pun tak tahu siapa yang highlightkan nama saya. Dan itu rezeki Allah lah. Cakap dia tengok saya, lepas dia telefon saya, dia tanya saya, "Hey Azmi," ya, cakap saya Azmi begini. "Where you get number saya?" Cakap, "Oh, I get from da. Why you know me?" "Okay, I know you because ini." Cakap, "You are JDT player ini." "Okay, tak apalah," cakap, "You can come to Singapore ini." Discuss. Cakap, "You from where?" "I from the club." Saya pun study, oh, tim ni pernah main FC, bla 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 bla.
Okay, tak apa, by next week jika saya boleh datang tak Singapura, kita boleh discuss. Okay, tak apa, saya turun jumpa dengan management. Lepas tu okay, dia tell me, okay Azmi, bincang few minit lah, half an hour bincang gini, dia beri offer letter kat saya. Okay, you nak tak nak, sebab bukan dia macam offer saya terus straight away, sebab dia pernah tengok saya punya kerja, dia pernah tengok saya punya apa yang saya buat lah training sebelum ni untuk tim ni. So far dia berminat saya punya sistem training ke apa ke. Lepas tu dia offer saya. Lepas tu dia cakap dia ada 5 orang lagi yang waiting list, the few physical trainer yang ada dengan dia. First name saya dulu, priority. Second, third, fourth ni daripada tim, daripada kelab-kelab lain lah. I cakap okay, give me 1 week, habis discuss my wife everything. Lepas tu saya rasa kalau ready, I be feedback balik. Tak sampai 2-3 hari, I feedback balik, okay I ready. Mana kita berminat dengan dia, offer dia pun okay, saya pun pergi start dengan orang. Start dengan Home United, Home Concentrate, dia bagi saya kontrak 2 tahun. Concentrate 2 tahun. Lepas tu saya dah start dengan team, bla bla, masuk liga semua, main Singapore Cup, main everything. Lepas tu AFC qualified to final. Antara zone champion lagi, zone champion AFC time tu masuk. Lepas tu start pada tu, the name ready, bukan the name lah, start lah kita punya experience tu. Sebab share, sebab kita dah pergi AFC. Sebab masa saya duduk kat JDT, saya masih main di bawah je, Liga Super saja. Sebab saya berkait peringkat JC1. Macam JC2 maknanya saya cuma membantu. Benda tu peringkat bawah, sederhana Liga Perdana saja. Lepas tu dah pergi AFC, saya dah pergi Singapura, dah masuk AFC, dah masuk satu level yang tinggi. Sebab orang cakap kita dah build up satu team tu yang orang cakap lah level satu qualifying yang jauh. Lepas tu start pada situ, saya dengan coach Haidil lepas berbincang. Lepas tu saya ada 2 tahun kontrak. Lepas tu kebetulan tu coach Haidil dia ambil kontrak dia, lepas some stocking lah dekat ini. Dia get some offer from Malaysia sebab dia nama dah build up ready. Dia just talking lah, cerita okey lah dekat gini, dekat ada few team di Malaysia nak ada offer dia dekat macam mana tadi. Dia kata better lah, you want to go, you go, no problem, I'll be help lah. Dia kata okey, kita berbincang. Okey, dia buat have one team in Malaysia. Lepas tu saya ada problem sebab saya ada 2019 kontrak lagi 1 year. Lepas tu susah nak deliver balik. Macam mana saya nak batal kontrak tu, tak boleh. Sebab saya kena follow the rule. Lepas tu saya buat satu one reason, take time by month baru boleh deliver balik. Lepas tu start pada situ 2019. Saya start pada akhir tahun 2019 masuk first year. I start with a new team. Bersama Kedah FC lah. Kedah FC sekarang ni. Sampailah daripada 2019, 2020, 2021. Almost 3 years dengan Kedah. Sampai season lepas last 3 years saya dengan dia dengan tim Kedah. So far sukses dekat sana. Kita pernah menang FA Cup, kita pernah finalis Naik Johan Malaysia Cup time 2019. 2020 kita qualify AFC juga. 2019, 2020 kita top 2. 2001 top 2 juga AFC qualifying. Saya duduk kat sana 3 tahun tu. Sepanjang saya daripada Johor United sampai ke Kedah 4 years AFC qualifying. Di my S3 lah, di pengalaman saya. Sebab saya mikir kat situ on level and top level. Sebab lengkap sebab saya lepas untuk AFC 4 tahun dengan tutup dengan coaches yang ada lah. JDT, Lion, Kedah. Abang apply kan ilmu olahraga juga, training tu dalam bola sepak yang abang buat? Sebab kita apply dalam olahraga juga. Depends kita nak buat tu macam personal training, macam extra training, that time can boleh deliver. That time pada football training kita buat training on pre-season time, free time, kalau macam ada scope time sesuai untuk delivery speed and agility tu, more pada like sprinter punya time, okay kita akan deliver. Jadi tak on time macam kita ramai pun susah saya nak control. They have a time to, especially dalam 7-8 orang, 9 orang, perlukan speed dan perlukan reaction, agility lebih, knee lift yang tinggi ke apa. Saya akan buat collection, saya akan buat day by day apa program untuk diorang, apabila date nak buat. Dan bila pagi kita buat pagi. Kalau petang mungkin habis training atau sebelum training kita akan buat satu program untuk dia. Posisi mana yang perlukan training tu? Full back, striker, winger? Majority semua full back atau goalkeeper. So kita akan buat extra training macam goalkeeper pun. So far saya dengan Kedah dalam 3-4 tahun pun 3 tahun ni macam belah pagi saya akan buat satu program untuk diorang dalam 10 orang ke 15 orang punya program untuk improve diorang punya speed reaction. Sebab benda tu membuatkan diorang punya hidupkan dia punya muscle twist muscle fast. Sebab dia muscle ni dia kalau kita tak dihidupkan, kita bergerakkan, dia akan jadi makin lemah. Tapi kalau kita aktifkan dia balik, maknanya reaction tu sentiasa ada kat padang. Reaction dengan respon dengan bola, speed, kaki, kelajuan, strength, power, tu semua include everything. Sebab benda tu membabitkan dalam padang tu perlukan benda tu semua. Dalam padang seorang pemain pelari ke apa-apa sukan, dia need everything.
Dia minta endurance, dia mentality. Dia minta endurance, everything lah. Strength, power, dia minta tenaga, semua dia perlukan situ sekali. So bila abang dah buat untuk bola dan tim-tim yang abang buat tu semua berjaya, dia macam mana rasa kepuasan dia? Kepuasan dia memang kita rasa kepuasan dia. Kepuasan dia sebab apa? Is a majority team is a teamwork. Dia team yang orang cakap ramai. Dia bukan macam olahraga. Olahraga you run alone. Okay, satu orang, dua, tiga orang. Kita orang 30 player, you to manage. 30 player nak manage bukan mudah. Dengan 30 kepala dan how to use dia punya pemikiran dan macam mana kita nak menyuruh dia buat sesuatu benda yang kita nak buat. Respect tak respect, apa kemahuan dia. Agresif tak agresif. Dan 30 kepala mungkin bukan mudah. 30 you buat kadang-kadang 3 orang, you buat 4 orang ikut. Tapi so far alhamdulillah, so far apa yang saya jemahkan, alhamdulillah. Tak ada yang cakap macam yang ambil macam mudah, tapi semua ambil serius macam foreigner pun. Give kita satu orang cakap feedback yang baik. Dia terima. Apa yang buat abang tak bersama Kedah lagi season ni? Buat masa ni sebab saya pun kena buat sama Kedah. Memang kita tahun ni memang tak ada rezeki untuk saya nak teruskan dengan Kedah, orang cakap. Tahun ni saya nak membetulkan saya nak memperolehi CJ saya 1A 1B untuk physical trainer. Memang saya daripada 2019 saya nak ambil, kita ada masalah dari segi penyataan datang dan 1B. 2019 saya dah register dekat FM, tapi tak boleh nak diguna untuk seterusnya. Sebab apa? Dia kena ambil juga, kena register. Saya 2019 saya buat, lepas tu diposponskan date yang baru sampai tahun 2019 tahun 2000 kita ada masalah COVID. Dia lecturer tak boleh datang masuk, foreigner tak, kita pun tak boleh keluar, maknanya diposponkan lagi. Saya tak boleh ambil kelas untuk 1A punya, 1A 1B tu juga. Lepas tu saya 2001 pun sama juga. Lepas tu sampai 2001, saya tahun lepas sampai bulan 6 saja saya boleh pakai yang surat FM tu untuk forward, untuk bertahan untuk sampai bulan 6 tahun lepas saja. Saya tak dibenarkan lagi untuk pakai surat tu untuk stay dalam tim. Maknanya saya kena jadi sebagai pembantu. Sebab tahun lepas saya di bulan 6 saya pakai sampai bulan 6 saja. Bulan 1 bulan 2 untuk game lain tak ada masalah. Sebab apa? Dia satu surat keluar, saya tak dibenarkan untuk guna pakai surat tu lagi. Sebab apa? Expired date dah. Maknanya dia perlukan mesti ada satu physical trainer, ada 1A 1B kat dalam. Maknanya saya tak dibenarkan, tapi saya jadi pembantu. Lepas tu saya stay guna lesen B saya ada, masih ada FC punya saya boleh pakai, tapi cuma tak boleh register untuk physical trainer buat masa sampai bulan 6 tu. Lepas tu sekarang ni saya tengah usaha untuk memulihkan lagi, untuk menambah upgrade lagi 1A 1B saya. InsyaAllah ada rezeki tahun ni, saya akan ambil balik lah. Fokus lah tahun ni nak lengkapkan mana? Nak lengkapkan saja mungkin untuk dalam saya punya career. Boleh tak abang share sepanjang pengalaman abang dengan tim yang besar-besar ni, JDT, Home United, Kedah, ada tak satu talent lokal pemain tempatan yang abang rasa sangat disiplin, sangat profesional kalau hal-hal training? Siapa bang? Dia banyak. Dia ada remaja, ada yang senior. Zaman saya dulu saya tengok macam Amir Saidin pun ada, zaman Amir Saidin. Lepas tu Sapi Salih, Irfan, banyaklah, ada few thing lagi lah yang muda, yang senior pun, yang cakap yang early datang. Dia kadang-kadang pukul 3 datang dah untuk extra training untuk dia sendiri. Macam Zakwan memang cakap dia memang cakap orang yang cakap yang disiplin dari segi latihan. Sebab dia nak maintain dia punya konsisten. Memang banyak saya nampak sampai ke hari ni pun saya tahu dia akan buat work luar. Dia akan buat working luar sebab dia hard rate punya orang yang jenis bekerja. Zakwan memang saya puji dia. Memang saya dengan dia memang close lah. Tapi memang saya nampak dia sampai sekarang ni, dia pergi Negeri Sembilan pun, dia pergi JDT dengan saya, dia pergi Kedah dengan saya pun, dia punya disiplin dari segi latihan sangat highest. Itu dia boleh konsisten sekarang, boleh main untuk Negeri Sembilan. Umur yang sekarang tu dia boleh konsisten. Kalau dari segi pemain import abang, macam mana dia tengok cara latihan abang tu? Dia macam boleh follow tak apa yang abang terangkan tu? So far import player ni cakap macam saya okeylah, kita ambil yang terbaru lah. Macam zaman saya sama dengan Shaman Cipre, dia top striker, scorer kan. So far alhamdulillah, apa yang ada extra training pagi pun orang datang. One call macam Rinan, defense saya Rinan Brazil tu, one call saja. One call pukul 9 dekat gym. Kalau pukul 9 dekat swimming pool, pukul 9 kat swimming pool. Dia connection tu bagus. Sebab apa? Dia tahu respect. Sebab apa yang kita bagi kat dia, dia ada kelebihan dekat dia untuk di dalam padang. So far tak ada menolak. So far saya buat memang tak ada menolak. Import player selama 3 tahun dengan di Kedah, alhamdulillah tak ada mengecewakan. Zaman-zaman JDT pun few thing okay.
budak-budak muda yang mau naik macam presiden, yang ada backup team, okey, boleh connect dengan saya sebab kita must tackle diorang, sebab kita perlu bantu diorang sebab diorang ni professional ni dia perlukan extra training. Kalau tidak cukup training yang cukup, mereka how to sama level dengan senior, yang top player, import player, sebab dia mesti nak kena link sama dengan diorang. Sebab kalau dia orang tak push dia satu level dah jauh, nanti dia gap jauh dengan budak. Itu beza dia. So dengar tu dia punya tu best tu pengalaman tu. So abang tengok macam dari segi fitness untuk setiap tim yang dekat Malaysia ni sekarang, dia dah sampai level yang standard yang tinggi, ataupun sebenarnya masih ada tim yang tak ambil berat tentang fitness ni bang? Sekarang ni Liga Super, Liga Perdana dah agak lebih profesional. Sekarang kita pun dah banyak physical trainer pun include dengan physical trainer pada luar negara, yang orang cakap experience, yang gini, yang lebih knowledge yang bagus. Lebih maju lah cakap, lebih advance lah. Tapi bagi saya benda tu kita boleh share dengan diorang. Itu cakap macam kalau saya pun masih nak belajar, saya kena share dengan diorang. Tapi kadang-kadang ilmu tu, knowledge tu is not easy to get. Tapi kadang-kadang experience yang orang lama ni kadang-kadang lebih baik daripada experience yang orang cakap more on book bagi saya. More on theory. Lepas tu dia pentingnya dia heart from heart. Delivery. Sebab apa? You pernah rasa strength tu macam mana, you pernah rasa power tu macam mana, you pernah rasa endurance tu macam mana, you pernah rasa less dekat mana, you rasa kekuatan yang kurang kat mana. Sebab how to deliver dekat player, itu penting. Setengah tu orang more on book, dia tak pernah delivery, dia tak pernah rasa apa yang dia pernah buat. Macam saya pernah lari berapa kilometer, endurance, theory, power, jump, nak mengelakkan hamstring lebih baik, groin tak bagi injured, macam mana nak open chest, nak besarkan gini sekian. Semua tu saya dah belajar sebab saya pernah lalui dan saya pernah buat. Itu cakap share experience not easy. Kalau seorang tu tak ada experience, not easy to bring, nak bawa satu benda tu, nak bawa satu team tu. Tapi experience yang ada tu saya delivery. Saya tak kedekut tapi saya delivery. Sebab saya dia keluar daripada hati. Kalau buat satu program tu, saya cakap logika, saya kena buat satu logika tu. Maksud logik tak sesuai tak dengan body, make sure body budak ni scan dengan scan ni. Macam mana nak managekan tu kan. Saya buat untuk 70 hari ni 50, tapi 30 player dalam tu, macam mana nak manage. Kita kena balancekan dia. Kalau 60 semua, takkan saya tak sini 70 nak angkat, yang ni 60 tak boleh angkat, tapi cuba paksa 60 angkat. Sebab bola ni dia bukan perlukan build, dia perlu link muscle and strength untuk simpankan satu energi dan simpankan oksigen dalam badan dia. Bukan kita nak besar sangat untuk membantu dia. Itu dia beza dia dalam sport science dalam. Kita mungkin saya tak berbuat advance sport science, tapi cuma sekadar share semua apa yang ada pengalaman saya. Dia perlukan strength, dia tak perlukan besar sangat, tapi dia perlu tenaga dan strength tu perlu untuk dalam badan dia, bukan untuk membesar. Ada setengah orang dia membesar tu lebih bagus, tapi tak, dia akan lagi dia berat, dia lagi lambat turning, flexibility tak ada. Itu beza kat situ pula. Ilmu dah dapat dah, ilmu tentang badan ni kan. Wah, ni yang best bila cakap dengan orang hebat ni kan. Okey, tapi sebenarnya semalam saya ada terbaca tau, bila keputusan tak menyebelahi pasukan Kedah lah, kalah 4-0, ada fan yang mention antara sebab rasanya tim kita lemah season ni sebab Azmi Ibrahim dah tak ada dengan kita. Player injured, dah nampak tak kurang kuat, kurang cergas. Abang rasa bila satu tim tu lah dia bertukar coach fitness, macam mana nak adapt dengan yang lama? Maksudnya perubahan rejim latihan tu macam mana dia mengganggu momentum player tu, kecergasan dia orang? Ke sama je sebenarnya? Mungkin benda tu structure dari segi latihan ni, sebagai seorang jurulatih, physical trainer, sama saja. Antara kita delivery tu macam mana, penyampaian dan macam mana to how to manage. Ilmu dia sama. Macam mana kita nak apply je. Kadang-kadang experience. Dia sebenarnya based pada experience. Ditambah dengan experience. Dia tambah experience dan knowledge orang tu. Dia sebab apa? Dia tak semestinya cakap kita bercampur-campur. Sebab dia penting, sebab topik dia simple thing ya. It's very experience penting. Sebab benda ni kena seorang trainer yang betul-betul pengalaman. Yang orang cakap dia tahu isi kandungan dia. Pernah berada di lapangan. Ya, dia betul-betul lama dan detail. Bukan sekadar teori. Bukan teori. Kadang-kadang orang cakap on book lebih. Lepas tu orang cakap semua sekadar banyak pada orang Facebook, orang cakap pada knowledge, tak ada. Yang penting daripada brain, daripada kita punya heart tu kita tahu. Yang penting pengalaman tu penting. Experience team tu kita kena tahu dalam tu macam mana situasi dan player tu punya body weight dan macam mana condition strength dia. Itu penting. Sangat penting bagi saya. Okey, itu dia.
cerita ilmu yang dapat dikongsikan oleh living legend kita, living olahraga dan sekarang fitness coach pula. Wow, kita nak tahu lepas ni Abang Azmi mungkin dapat dengan profil yang besar, lepas ni dapat tim yang hebat-hebat juga. Okay, so kita doakan yang terbaik untuk Abang Azmi Ibrahim untuk masa depan dia, untuk jadi fitness coach tim besar-besar ataupun mungkin nak kembali ke olahraga, siapalah tahu kan. Okey. So terima kasih Abang Azmi Ibrahim kerana bersama dengan Harimau Malaya. Kita kalau ada rezeki kita jumpa lagi bang, InsyaAllah. Okey, so kepada anda semua teruskan subscribe YouTube channel kami, follow semua social media dan download apps terbaru kami, dan kita jumpa lagi untuk next content. Okey. Bye bye. Assalamualaikum.